Hello dan Assalamualaikum. Hari ini saya dan rakan-rakan saya akan menerangkan unit 3 iaitu Asas Falsafah dalam Pembentukan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Saya akan menerangkan secara ringkas yang berada di dalam unit 3 ini. Unit ini membincangkan pembentukan dan penggubalan falsafah pendidikan kebangsaan. Falsafah pendidikan kebangsaan ataupun FPK mengambil asas daripada falsafah pendidikan Islam dan falsafah pendidikan Barat. Falsafah pendidikan Barat adalah dari aliran perennialisme, esensialisme, progresivisme dan rekonstruksionisme. Gabungan falsafah pendidikan Islam dan falsafah pendidikan Barat menyebabkan falsafah pendidikan kebangsaan digolongkan sebagai falsafah eklektisisme ataupun falsafah eklektik. Hari ini saya akan membincangkan perbezaan aliran falsafah pendidikan Barat yang terbahagi kepada dua, yaitu modern dan tradisional. Perbezaan terbahagi kepada 5. Yang pertama ialah masyarakat dan pendidikan. Bagi aliran falsafah pendidikan Barat tradisional, sekolah menjadi pusat pengajaran dan matlamat adalah untuk masyarakat, dan nilai bersifat objektif dan tetap berasaskan persetujuan. Manakala dari segi modern, rumah menjadi pusat pendidikan formal dan matlamat adalah untuk kembangkan potensi dan bersifat subjektif, yaitu berasaskan individu. Yang kedua ialah orientasi ilmu. Bagi aliran falsafah pendidikan Barat dari segi tradisional, ia bersifat pengkhususan dan standar adalah tinggi dan cemerlang, tumpuan kepada mereka-mereka yang cemerlang. Manakala modern, ia bersifat umum, standar dan anjal, tumpuan kepada mereka-mereka yang berpendidikan rendah. Yang ketiga adalah pembelajaran murid. Bagi aliran falsafah pendidikan Barat dari segi tradisional, pengajaran lebih tertumpu kepada pengetahuan dan maklumat. Pengajaran berdasarkan topik yang diberikan oleh guru di sekolah. Bagi modern pula, ia tertumpu kepada penyelesaian masalah dan peranan murid. Pengajaran bersifat mengikut minat dan masalah murid tersebut. Yang keempat adalah pengajaran guru. Bagi aliran falsafah pendidikan Barat dari segi tradisional, ia menggunakan fokus kepada buku teks dan bilik darja, di mana mereka akan berkumpul di dalam satu tempat. Pengajaran mengikut masa yang tetap dan jadwal yang tetap. Guru menjadi aktif, di mana mereka akan mengajar, manakala murid menjadi pasif. Keseragaman berlaku dalam pengajaran. Manakala masyarakat modern pula, pengajaran adalah pelbagai dan masyarakat di dalam satu kumpulan ataupun kumpulan kecil ataupun individu. Pengajaran massa adalah fleksibel dan murid menjadi aktif. Pengajaran lebih tertumpu kepada kepelbagaian. Yang kelima, yaitu yang terakhir, adalah matlamat pendidikan. Bagi aliran falsafah pendidikan Barat dari segi tradisional, matlamat pendidikan adalah masyarakat yang baik akan memberikan kesejahteraan, keharmonian, dan keselamatan di dalam masyarakat dan negara. Manakala modern pula, matlamat pendidikan adalah bertujuan untuk individu dan masyarakat berdaya saing, yaitu memberi kesan kepada perubahan kepada individu, keluarga, masyarakat, serta negara. Itu sahaja daripada saya. Sekian dan terima kasih. Menerangkan pula perbandingan antara falsafah pendidikan Islam dan juga falsafah pendidikan kebangsaan. Bagi kriteria yang pertama, iaitu masyarakat dan pendidikan, falsafah pendidikan Islam, pendidikan merupakan sepanjang hayat. Ini bermaksud pendidikan adalah sesuatu yang berterusan daripada kita dilahirkan sehinggalah kita meninggal dunia. Seterusnya, ibu bapa juga adalah merupakan pendidik utama dalam perkembangan anak-anak. Pendidikan perlulah menyeluruh, bersepadu dan juga seimbang. Pendidikan perlulah untuk mengembangkan akal, roh dan juga jasad. Dan bermatlamat pendidikan adalah untuk menjadi insan yang sempurna daripada iman, ilmu dan juga amal. Bagi falsafah pendidikan kebangsaan pula, pendidikan adalah usaha yang berterusan. Institusi rumah dan sekolah saling berkaitan. Ibu bapa dan guru akan memainkan peranan yang penting
dalam perkembangan pendidikan anak-anak. Pendidikan untuk membentuk masyarakat yang harmonis, sejahtera dan juga makmur. Pendidikan ke arah menyumbang kepada kesejahteraan dan kemakmuran negara. Seterusnya, bagi kriteria orientasi ilmu pula, dari segi falsafah pendidikan Islam, pendidikan berpaksikan kepercayaan dan kepatuhan kepada Al-Quran dan Sunnah. Seterusnya, orientasi ilmu, iaitu dalam falsafah pendidikan Islam terdapat dua jenis ilmu, iaitu ilmu naqli yang berlandaskan wahyu dan juga ilmu aqli, iaitu berasaskan falsafah dan juga sains. Insan yang seimbang daripada segi intelek, rohani dan emosi dan juga jasmani. Dari segi aspek falsafah pendidikan kebangsaan pula, ianya perlulah menyeluruh, bersepadu dan seimbang. Pelaksanaan dan penekanan kepada standard kurikulum pembelajaran dan juga prestasi, melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek, rohani dan juga jasmani. Seterusnya, bagi kriteria yang ketiga, iaitu pembelajaran murid. Dari segi falsafah pendidikan Islam, pembelajaran haruslah berterusan, tumpuan kepada agama, akhlak dan juga manusiawi. Pembelajaran melalui pengalaman guru. Ini bermaksud seperti yang kita boleh lihat di sekolah-sekolah pondok, guru-guru mengajarkan apa yang telah diturunkan ataupun diajarkan daripada guru-guru yang sebelumnya. Pembelajaran bersepadu dan seimbang dunia dan akhirat, riadah dan maksudnya seperti memanah, menunggang kuda dan juga berenang. Bagi falsafah pendidikan kebangsaan, pendidikan sepanjang hayat mengembangkan potensi individu, pembelajaran aktif, meneroka dan membina pengetahuan, keterampilan dan juga akhlak. Pendidikan juga memupuk peranan bertanggungjawab terhadap diri, keluarga, masyarakat dan negara, membina kesejahteraan diri dan bersedia untuk menjadi insan yang berjaya. Bagi kriteria pengajaran guru pula, dari segi falsafah pendidikan Islam, guru harus mendidik secara berterusan, guru harus berorientasi eklektik, berpengetahuan, murid dan masyarakat. Corak pengajaran bagi umur 0 hingga 6 tahun didikan secara lembut, 7 hingga 15 tahun didikan tegas, manakala 16 tahun ke atas adalah didikan berhemah. Pengajaran berpusatkan guru bermaksud apa-apa sahaja rujukan dan juga pertanyaan daripada murid atau pelajar haruslah melalui guru ataupun ditujukan kepada guru. Guru sebagai role model dan pengajaran multidisiplin secara bersepadu. Itu daripada aspek falsafah pendidikan Islam. Bagi falsafah pendidikan kebangsaan pula, mendidik secara berterusan, mengembangkan potensi murid, mendidik secara menyeluruh, bersepadu, seimbang daripada segi intelek, rohani, emosi dan juga jasmani. Guru sebagai role model, pengajaran berorientasikan eklektik pengetahuan, murid dan masyarakat. Pengajaran multidisiplin secara bersepadu. Bagi kriteria yang terakhir, iaitu matlamat pendidikan, bagi falsafah pendidikan Islam perlu matlamatnya adalah untuk membentuk insan yang syumul, iaitu sempurna, yang beriman, berilmu dan beramal soleh, mendapatkan kejayaan di dunia dan juga lebih-lebih lagi kejayaan di akhirat, taat kepada Allah dan Rasul serta berhubung baik sesama makhluk. Bagi falsafah pendidikan kebangsaan pula, matlamatnya adalah untuk melahirkan warga negara berilmu pengetahuan, berakhlak, bertanggungjawab, sejahtera, memberi sumbangan kepada keharmonian keluarga, masyarakat dan negara, dan juga ianya berpaksikan kepada kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Nama saya Azizah binti Osman. Telah pun menjadi pendidik atau mengajar selama lebih kurang 23 tahun. Mula-mula sekali saya mengajar di SMK Teluk Gerang, Pontian, Johor, Sekolah Menengah Harian Biasa. Dan sekarang saya telah menjadi guru di Sekolah Menengah Sri Puteri Saya Berjaya, sebuah sekolah berasrama penuh yang muridnya semua perempuan. Saya Zulkarnain bin Abdul Qadir, Penghormat Sebagai Besar di Sekolah Kota
dan telah berada lebih 30 tahun dalam bidang pendidikan yang bermula pada 1/1/1990 hinggalah ke hari ini. Nama saya Donna Jublin dan saya telah bertugas selama 7 tahun sebagai seorang cikgu. Satu soalan yang baik, dan soalan ini memang memerlukan satu penelitian yang tepat, kerana falsafah pendidikan negara ini yang ditunjangi, yang kita ringkaskan kepada teori, iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek. Jadi di peringkat sekolah ini, falsafah pendidikan negara ini menjadi dasar di dalam semua kurikulum yang diamalkan, kerana dalam teori itu mengandungi pada dasarnya, iaitu pada asasnya, kita memastikan pelajar kita mempunyai emosi yang baik ketika ia berada di sekolah. Lepas tu sikap dia, perlakuan dia, jasmani dia dan jiwa dia, rohani dia mestilah sesuai dengan silibus dan pendidikan. Jadi kita akhirnya apabila gabungan teori ini akan membentuk insan intelek yang akhirnya kita dapat bangunkan satu generasi yang merupakan generasi yang terbaik berdasarkan pada falsafah pendidikan negara, sekiranya dihayati dan digunakan dengan sepenuhnya di peringkat sekolah. Dan saya berkeyakinan bahawa penggunaan falsafah pendidikan negara ini amat penting dan perlu dilaksanakan dengan teliti di sekolah. Sebagai seorang guru, bukan sahaja seorang pendidik, di mata seorang pelajar, tetapi pelajar juga menjadikan guru seorang sebagai role model. Di sini, kita dapat memahami bahawa tugas seorang guru bukan sahaja mengajar sewaktu PDP, tetapi guru juga perlu memberi motivasi serta memantau perkembangan pelajar. Dengan itu, guru dapat memastikan kemenjadian pelajar. Sebenarnya dalam teknik pembelajaran dan pengajarannya untuk kedua-dua belah pihak murid dan guru, ianya sentiasa berkembang dari masa ke semasa. Kalau dilihat zaman saya dulu-dulu tahun 80-an di sekolah rendah, 90-an di sekolah menengah, pembelajaran hanya menggunakan papan hitam dan juga kapur. Ya, kemudian di peringkat menengah telah ada whiteboard. Belajar menggunakan whiteboard marker. Kemudian up sikit, pembelajaran menggunakan UHP projector. Ya, tapi kalau kita lihat sekarang, pendidikan begitu cepat, ya, pantas pergerakannya mengikut peredaran teknologi semasa. Ya, jadi kalau kita lihat sekarang sudah menggunakan LCD projector, visualizer, ya, malahan mulai menggunakan Apple TV, ya, wireless. Dan apabila musim PKP berlaku, ya, baru-baru ini, maksudnya kerana masalah COVID-19 tersebut, pembelajaran di seluruh dunia telah pun berubah secara drastik sekali, di mana pembelajaran di peringkat rendah, menengah dan universiti adalah secara maya. Ini sesuatu yang sangat baharu. Namun demikian, bagi murid dan guru tidak boleh berada takut lama. Perlu mengikut arus peredaran tersebut. Pembelajaran sewaktu PKP ini menggunakan Google Meet, Zoom, menggunakan Webex dan lain-lain lagi aplikasi. Di samping itu, bagi murid yang tak ada ataupun tiada kemudahan-kemudahan yang sesuai, guru-guru masih boleh mengajar menggunakan WhatsApp, Telegram, ya, juga menggunakan teknik-teknik yang lain. Malahan saya lihat di pedalaman, ya, guru-guru sangat kreatif dengan menghantar tugasan kepada murid ke pedalaman Sabah, ke pedalaman Sarawak dan juga di kampung-kampung. Itu teknik yang terakhir. Namun, sebagai guru tidak boleh mengeluh, tak boleh mengatakan pembelajaran tak boleh dilakukan. Maksudnya boleh dengan apa cara sekalipun. Yang penting pembelajaran diteruskan, ya, walaupun pelbagai kekangan. Namun demikian, teknik-teknik yang terkini juga perlu diteruskan oleh guru-guru yang mana mampu, ya. Seperti pembelajaran menggunakan YouTube. Ya, maksudnya cikgu buat video dan cikgu share kepada murid-murid. Tambahan pula bagi kami guru-guru di sekolah berasrama penuh,
murid-murid terdiri daripada pelbagai negeri di seluruh Malaysia. Jadi dengan menggunakan teknologi itu, guru-guru upload video di YouTube. Murid seluruh negara boleh belajar, boleh lihat dan juga boleh tonton lagi untuk menjawab soalan dan sebagainya. Rumusan daripada perkara yang telah rakan saya bincangkan mengenai falsafah pendidikan kebangsaan ini ialah falsafah pendidikan kebangsaan ini diwujudkan sebagai rujukan dan panduan kepada rakyat Malaysia untuk merancang, melaksana dan mencapai matlamat. Pembentukannya adalah hasil usaha daripada pelbagai aliran falsafah yang berteraskan kepada kepatuhan dan kepercayaan kepada Tuhan. Dan kerana itu, ianya terkandung di dalam falsafah eklektik yang di dalamnya mempunyai falsafah pendidikan Islam, falsafah pendidikan Barat tradisional dan juga falsafah pendidikan Barat moden. Falsafah pendidikan kebangsaan ini kandungannya sempurna dan lengkap dengan mengambil pertimbangan tentang pembangunan insan untuk menjadi cemerlang menerusi pendidikan. Dari segi falsafah pendidikan Islam, ianya dipengaruhi oleh 3 perkara. Yang pertama ialah jasad, akal dan juga roh. Manakala dari segi falsafah pendidikan Barat tradisional dan juga falsafah pendidikan Barat moden, ianya juga dipengaruhi oleh 3 perkara iaitu kognitif, psikomotor dan juga afektif. Maka di sini apabila dihubungkan antara aliran-aliran falsafah ini, maka persamaan di antara aliran falsafah ini berlaku. Okey, sekian sahaja daripada kumpulan kami.